Pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Perkembangan teknologi semasa iaitu Information Communication Technology ICT memberi pengaruh terhadap pembinaan kesepaduan nasional di Malaysia. ICT dijelmakan dalam pelbagai bentuk seperti internet, digital app, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi tapak digital. ICT mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Antara masalah yang dihadapi adalah tidak semua individu mempunyai kemampuan dari segi kewangan dan akibatnya adalah mereka ketinggalan zaman. Hal ini boleh menjadikan hidup mereka lebih susah. Objektif pada hari ini ialah untuk membincangkan cara kita untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara serentak sebagai penggerak kesepaduan nasional di negara kita dan juga peranan kita sebagai pengguna teknologi untuk meningkatkan taraf hidup kita dan menjaga keamanan dan kedamaian negara. Evolusi dan pengglobalan teknologi. Maksud evolusi, perubahan secara beransur-ansur yang berlaku pada suatu objek atau subjek. Manakala maksud pengglobalan pula ialah punca banyak perubahan yang mempunyai kesan kolektif perubahan itu sendiri. Evolusi dan pengglobalan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari semasa ke semasa. Oleh itu, manusia perlu menggunakan akal yang waras yang berpaksikan ajaran agama bagi menilai sesuatu maklumat melalui teknologi. Kesan positif. Yang pertama, menyebabkan dan mendapatkan maklumat dengan mudah. Kemudian, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan negara. Dan yang terakhir, menghasilkan kerja yang lebih sistematik. Manakala kesan negatif pula ialah penipuan secara atas talian, pembaziran waktu dan berlakunya jenayah cyber. Sejarah evolusi teknologi di Malaysia. Pihak kerajaan mula membina progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden pada 31 Ogos 1970, iaitu pada hari kemerdekaan. Dr. Mohamed Awang memulakan idea untuk menggunakan internet bagi menghubungkan Malaysia dengan dunia pada tahun 1983. Rangkaian komputer Malaysia bermula pada tahun 1989. Jaringan Malaysia dilancarkan pada tahun 1991. Hubungan manusia dan ICT. ICT penting dalam pendidikan, pertanian, perubatan dan perniagaan. Peranan teknologi dalam pendidikan. Meningkatkan kecakapan dan keberkesanan hasil pembelajaran, memperkembangkan pelajar dalam dunia teknologi dan memperkasakan kemahiran diri. Peranan teknologi dalam pertanian. Membantu manusia mengekalkan kualiti alam sekitar, memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat, mampu membawa nama negara ke peringkat global. Peranan teknologi dalam perubatan. Dapat kesan penyakit menggunakan mesin yang canggih, mengurangkan beban pekerja hospital dan lebih efisien. Peranan teknologi dalam perniagaan. Urus niaga lebih cepat, kualiti dan produktiviti dapat ditingkatkan, data dan maklumat yang penting dapat disimpan dan cara-cara menggunakan ICT, urusan kewangan dan jual beli diuruskan secara online dan pembelajaran online. Etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Kini, pelbagai etika dan peradaban ICT boleh kita temui dalam internet. Namun, apa yang penting ialah bagaimana kita menterjemah ICT sebagai penghayatan dalam kehidupan seharian. Peraturan pertama, ingat komunikasi sesama manusia. Peraturan kedua, ikuti piawai kelakuan online seperti yang anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Peraturan ketiga, ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Peraturan keempat, hormati masa orang lain. ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. ICT memainkan peranan yang penting kepada dunia. Hal ini dapat dibuktikan apabila ICT mempercepatkan hubungan antara bangsa. Kita dapat berhubung dengan wujudnya ICT. Kita dapat berhubung dengan sesiapa sahaja sama ada di email,
media sosial dan sebagainya. Faktor-faktor ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Politik, paling utama untuk membantu dalam menyatu padukan masyarakat dalam media sosial. Pemimpin dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan padat. Pendidikan, mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan, mampu menjana pembinaan daya kreativiti. Agama, menyalurkan maklumat dan hebahan informasi kepelbagaian agama di media sosial. Kesan ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Komunikasi yang berkesan. Manusia boleh berkomunikasi dengan lebih cepat dan mudah. Mempercepatkan urusan. Pelbagai jenis urusan dan kerja dapat disiapkan dengan lebih cepat dan efisien di atas talian. Mengetahui perkembangan semasa. Memudahkan pekerjaan seseorang, contohnya dapat mengetahui berita terkini atau kejadian yang sedang berlaku di luar negara dan di dalam negara. Isu semasa teknologi maklumat dan komunikasi. Maklumat wujud dalam pelbagai bentuk, seperti yang pertama, bentuk fizikal iaitu kertas dan buku. Kedua, bentuk suara iaitu paparan visual. Dan ketiga, bentuk digital iaitu internet dan email. Isu semasa ketika ini adalah yang pertama, jenayah cyber. Jenayah cyber ialah seperti penipuan secara atas talian, transaksi palsu, buli cyber dan lain-lain. Kelicikan penjenayah cyber ada kalanya mampu menggodam sistem pertahanan negara dan rahsia-rahsia kerajaan yang boleh mendedahkan sesebuah negara kepada ancaman negara luar, dan juga penipuan jual beli dan talian juga membawa kerugian yang besar kepada pembeli atau penjual. Yang kedua adalah menjejaskan hubungan harmoni. Kegarahan menggunakan alat komunikasi sangatlah bahaya kepada hubungan sesama manusia. Penggunaan gadget di tempat yang tidak sesuai seperti di meja makan dan meja mesyuarat menyebabkan suasana harmoni untuk saling bergaul dan bertukar pendapat tidak mencapai maklumatnya. Hal ini akan menjejaskan hubungan baik dan harmoni dalam kalangan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga adalah melayari laman sesawah tidak bermoral. Generasi muda lebih terdedah melayari laman sesawah tidak bermoral dan dapat menyebabkan benteng agama mereka tidak begitu kukuh. Melalui laman sesawah tidak bermoral ini, masyarakat akan mudah terpengaruh dan mengikuti perilaku yang tidak baik menerusi laman sesawah tersebut. Ia dapat meningkatkan kes jenayah seperti zina, rogol dan sebagainya. Dan yang keempat, penggodam maklumat. Kecanggihan TMK membuka ruang kepada penggodam dan pengganai cyber untuk memusnahkan data dan mengubah sistem komputer. Penggodam juga boleh menggunakan internet untuk mencuri maklumat sulit yang dimiliki oleh individu, syarikat dan organisasi dan memperoleh keuntungan melalui cara penjualan kepada pihak pesaing. Perkara ini sangatlah membimbangkan kerana boleh menjejaskan keselamatan individu, agensi kerajaan dan swasta serta kerajaan. Kebaikan dan keburukan teknologi maklumat dan komunikasi. Antara kebaikannya adalah masyarakat dapat sentiasa peka dengan perkembangan dan pengolakan dunia. Hubungan antara masyarakat Malaysia dapat dieratkan, hubungan antara negara dapat berjalan dengan lancar, sistem pengajaran dan pembelajaran dapat dibantu, keamanan dan keselamatan negara terjamin, kualiti dan produktiviti keluaran industri dapat ditingkatkan. Manakala keburukannya adalah masa masyarakat dibazirkan, penyebaran maklumat yang kurang tepat, kesihatan diri terjejas, hubungan antara keluarga terjejas sekiranya tidak diuruskan dengan baik, remaja menggunakan bahasa-bahasa kesat dan peningkatan pengangguran pekerjaan. ICT merupakan realiti kehidupan masa kini dan mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. Walau bagaimanapun, ianya sering disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia.
Dengan ini, ICT perlulah dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia selain daripada diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia pada masa hadapan khususnya di Malaysia.